Kenapa nih melengah? Dan dia rasa perutnya seperti disiat-siat. Baiklah guys, kisah seram seterusnya dikongsi oleh saudara Donald. Kisahnya ni berlaku pada umur dia 9 tahun dan dia ni tinggal di kawasan pedalaman Sabah. So dia kata dia ni anak yatim. So dia telah dipelihara oleh datuk dan neneknya. Ayah dan maknya sudah meninggal dunia. So di kampung atuk neneknya ni rumah berjauhan dan kampungnya tidaklah besar sangat. Jadi dijadikan cerita satu hari kampungnya ni ada kenduri perkahwinan. So kalau kenduri perkahwinan mereka akan adakan di dewan kampung tu supaya senanglah orang kampung berkumpul. So rumah neneknya ni memang agak jarak jauh lah dengan rumah-rumah jiran yang lain. So kalau ada majlis perkahwinan mereka akan adakan di dewan, ketua kampung adakan di dewan dan mereka akan buat majlis tu ramai-ramai lah ya, masak ya apa semua untuk persediaan perkahwinan di kampung tu. Dijadikan cerita, jadi adalah majlis perkahwinan tu. So atuk dan neneknya bawalah si Donald ni sekali pergi ke majlis perkahwinan tu. So dewan tu dia ada bawa kolong, dia macam dewan zaman dulu lah, bukan dewan yang berletak. So dewan tu dia ada dua tangga, satu tangga depan dan satu tangga belakang. Tangga belakang tu dikatakan supaya senang orang macam urusan makan, bawa makanan untuk cuci pinggan, begitulah. Jadi dia ni masuk dari kawasan dapur lah, sebab depan untuk orang datang untuk majlis perkahwinan lah kan. So dari belakang, nenek dia dari depan, dia di belakang. Jadi sampai di tangga tu, sampai di atas tangga tu ada seorang nenek tua. Nenek tua tu memang sangat tua lah ya, memang tua daripada neneknya lagi. Dan nenek tu tengah duduk ya, duduk dan makan siri. Makan siri kalau orang kampung-kampung tahulah tu ya, terutama yang Sabah memang dipanggil suntil, tengah makan siri. Jadi neneknya di depan lah, dia di belakang. Jadi semasa dia lalu di depan nenek tu, tiba-tiba nenek tu memandang dia dengan penuh tajam dan sangat menyeramkan. So si Donald ni pun yang macam berkerut dahi lah dan berkerut mata tengok nenek tu. Kenapa nenek ni menengok begitu kan? Tiba-tiba nenek tu sambil suntil-suntil, tiba-tiba dia sembur siri tu di kaki si Donald. Gitu. Jadi si Donald pun terkena lah kaki dia. Dia cakap begitu kan. Kenapa pula kena sembur ni kan? Seramnya nenek ni, dia cakap. Lepas tu dia nak hirau lah. Tapi dia masih tengok-tengok nenek tu dan nenek tu masih menjeling sama dia dengan penuh tajam. Dia tengok saja si Donald tu. Si Donald pun yang meremang bulu roma tengok nenek tu. Jadi tengah-tengah dia neneknya menolong membantu orang-orang di dapur tu, tiba-tiba si Donald ni rasa perutnya rasa sakit yang teramat sangat. Jadi dia cuba tahanlah dulu nanti berak di rumah siap lah kan. Tapi perutnya sangat sakit yang betul-betul tidak tahan sudah. Jadi dia bagi tahu neneknya, "Nek, aku mau pergi tandas dulu, Nek." Pergilah aku tandas. Jadi tandas di kampung-kampung ni zaman dulu, zaman di pedalaman Sabah, tandasnya yang di bawah dan kayu lah. Jadi si Donald pun pergi ke tandas tu dan buang hajat lah. Tapi bila dia cuba berak, tidak keluar. Ya, dia rasa sampai sakit betul. Kenapa ni melengah? Dan dia rasa perutnya seperti disiat-siat. Sampai satu masa dia nak tahan, dia menangis. Kenapa? Jadi nak tahan, dia menangis. Dia panggil nenek, "Nek, tolong nek, tolong nek." Jadi nenek terdengar lah suara si Donald ni. Nenek turun. Nenek buka tandas tu lah. Dia tengok si Donald tu tengah duduk ya, dan bila nenek tengok dia tengah berak darah guys. Nenek terkejut. Apa sudah berlaku dengan kau ni Donald? Si Donald ni tak tahu apa. Kemudian nenek cakap, "Kenapa kau berak darah?" Berak darah si Donald. Sedangkan dia rasa macam tak ada pun dia berak. Dan bila si Donald tengok, perutnya tengah dililit satu macam lidah. Ya, dan dia tengok di tepinya ada satu makhluk. Dia macam manusia tapi tidak ada kulit, yang ada hanya daging, dan matanya merah dan lidahnya
menjeler tengah melilit perutnya. Dia terkejut lah. Dia tunjuk, "Nek, hantu." Tapi neneknya tak nampak hantu tu. "Hantu," bilang nenek. Nenek nampak tidak ada. Jadi neneknya segera ambil si Donald tu, bawa lari keluar dari tandas tu, ya. Dan bawa ke atas lah. Dan si Donald masih lagi kesakitan perutnya. Aduh nek. Nenek cakap, "Apa yang berlaku sebenarnya ni?" Donald cakap, "Cuba cakap, terangkan dengan nenek Donald. Apa yang kau jumpa masa pergi ke Dewan ni?" Dah ada nek. Cakap betul-betul Donald. Kau mesti ada jumpa sesuatu ni, dia cakap kan, yang sampai jadikan kau begini ni. Kemudian si Donald beritahu, "Tu dengan nenek tua dekat tangga tu," dia cakap kan. Dia ludah siri di kaki Donald. Neneknya marah. Nenek cakap, "Dengar, nenek dong cakap bahasa dusun lah, bahasa Sabah lah kan." Dia cakap, "Kenapa kau buat dengan cucuku begini?" Kemudian nenek tua tu cakap, "Dia kurang ajar," dia cakap kan. "Dia naik tidak ada adab. Dia lalu saja depanku," bilang, "tidak bagi salam dengan aku." Bilang, "Sudah," bilang, "jangan kau buat cucuku begini," bilang. Kemudian nenek si Donald tu baca-baca sesuatu lah dan cuba urut perut cucunya. Dan bila urut perut cucunya tu, baru nenek tu rasa macam kepanasan. Dia berdiri terus nenek tu. Bilang, "Lepaskan apa yang kau buat dengan cucuku ni." Nenek tu nak mau. Yang nenek tua tu dia berkeras juga. Bilang nenek si Donald, "Kalau kau nak mau, aku baca-baca biar kau mati di sini." Jadi nenek si Donald tu cuba baca lagi dan usap perutnya. Dan nenek tua tu kepanasan. Kemudian nenek tua tu cakap, bilang, "Ini kali terakhir," bilang, "kalau dia buat lagi, aku akan buat lagi teruk lagi. Pergi kau dari sini," bilang nenek si Donald. "Jangan ada di sini," bilang, "menyusahkan orang." Kemudian orang kampung cakap, "Apalah si anu tu," bilang, "tak tahulah siapa nama nenek tua tu. Dah pandai insap-insap." Maksudnya nenek tua tu memang selalu hantar sihir dengan orang. Dia selalu cuba sihir dengan orang. Akhirnya bila nenek tua tu pergi, barulah si Donald rasa lega. Dan ada seorang pakcik, kira macam orang alim di kampung tu lah, bagi air minum dengan cucu. Dia bagi minum dengan si Donald tu lah. Barulah si Donald rasa lega. Dan si Donald tetap ingat peristiwa tu dan ingat dengan nenek tua yang ludah sirih dengan dia tu. So guys, pengajarannya di sini, kalau boleh janganlah kita kurang ajar ataupun tidak beradab dengan orang tua. Kadang-kadang ada orang tua ni saja mau try sihir dia. Baiklah guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Sufyan. Saudara Sufyan ni dia belajar di sebuah universiti UiTM di Seremban. Saya tidak boleh beritahu universiti mana, ya Seremban 1 kah, 2 kah, 3 kah, saya tidak beritahu. Cuma Sufyan dia kongsikanlah kisah seram yang dia berlaku. Dia ni pelajar yang baru masuk, so biasanya pelajar SEM yang baru masuk akan dapat college, kira dapat asrama lah. Dijadikan cerita si Sufyan ni, biasanya malam-malam dorang akan lepak di kafe lah, ya. Jadi tengah-tengah dorang lepak, dorang ada satu pokok yang rendang lah. Jadi dorang pun kadang-kadang healing lah di pokok tu dengan kawan-kawannya. Jadi tengah-tengah dia healing, tengah-tengah duduk sembang-sembang, lepak-lepak dengan kawannya, dia rasa macam tak sedap hati duduk di pokok tu. Dia cakap, macam lain rasa lah pokok ni. Jadi dia macam rasa berdebar-debar. Jadi dia ni bukanlah mata dia, hijab dia terbuka, cuma dia dapat rasa lah kalau ada benda yang tidak baik, dia akan dapat rasa. Jadi dia rasa berdebar-debar. Jadi dia bagi tahu kawan-kawan dia, aku tak sedap hati lah, aku mau balik bilik dulu ya. Jadi kawan-kawannya pun okey sajalah. So dia pun pergilah balik sendiri di rumah, di biliknya lah, di biliknya. So sampai di biliknya dia baru satu orang lah. Dalam biliknya tu kurang pasti sama ada 4 atau 8 orang, kurang pastilah. Jadi dia duduk dan rasa macam masih lagi tidak sedap hati. Dia cakap, kenapa aku rasa macam tidak sedap hati ni ya? Jadi untuk menghilangkan ketakutannya tu, dia call lah dia punya girlfriend. Dia sembang-sembang lah dengan girlfriendnya. Girlfriend. Tiba-tiba girlfriendnya dia cakap, bilangnya, "Bang, siapa perempuan dalam bilik tu?" Dia cakap. Saya dengar ada ketawa tu. Si Sufyan punya, perempuan ketawa, bilang, "Mana ada, aku sendiri je di bilik," bilang, "ini kan asrama lelaki." Dengar bilangnya bunyi orang ketawa. Terus si Sufyan op teleponnya. Dia cakapkan, terus dia WhatsApp ceweknya, dah, di bilik aku satu orang, kau jangan prank aku. Dia cakapkan, ada perempuan ni. Betul, bilang, aku dengar suara perempuan ketawa. Bilang,
Oh, si Sufian pun terus hidup lampu biliknya. Oh, dan dia berdebar. Dia ada berani sudah call girlfriendnya. Takut nanti girlfriendnya pula kasih tahu lagi ada suara menangis kan. Jadi si Sufian ni sudah ketakutan dan cuba baca doa lah dan berbungkus dengan selimut. Tiba-tiba guys, dia dengar satu bunyi siulan. Orang bersiul yang itu kan. Tapi siulan tu dari jauh lah dia dengar. Makin lama siulan tu makin dekat menuju biliknya. So berdebar dia cakap, siapa pun bersiul ni, tak pernah dia dengar bunyi bersiul tu. Sampai dekat biliknya siul tu semakin kuat. Tiba-tiba bunyi siulan tu berhenti dan pintu biliknya diketuk dengan penuh kuat. Tong 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 tong. Tong 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 begitu. Sufian pun berteriak lah, tolong lagi, jangan ganggu aku, jangan ganggu. Pintu tu masih diketuk dengan kuat. Dia ambil teleponnya, dia WhatsApp kawan-kawannya, tolong naik ke bilik cepat, bolehnya ada hantu, tolong, bolehnya tolong. Kawan-kawannya dari bawah kafe tu, dari pokok rendang tu lari naik ke atas. Dan sampai saja bilik, kawan-kawannya masuk. Bolehnya dia tengok Sufian ni macam yang orang yang tak betul sudah. Sufian, kenapa kau ni Sufian? Ada orang ketuk pintu bilik. Mana ada orang? Ada orang di luar. Terus kawan-kawannya bacakan Yasin untuk si Sufian. Dan barulah si Sufian tenang. Dan si Sufian ceritakan apa yang berlaku. Dan baru mereka tahu sebenarnya semasa si Sufian duduk di pokok rendang tu, rupanya benda tu mengikut dia sampai ke bilik. Sebab itulah benda tu mengganggu si Sufian. Dan lepas daripada kisah tu, mereka sudah tidak berani untuk lepak di bawah pokok tu pada waktu malam. Baiklah guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Karim. Dia dan seorang rakannya lagi bercadang untuk menjala ikan di sungai Batang Berjuntai. Okey. Jadi waktu tu air tidak dalam, cuaca panas, cuaca kemarau, so air cetek lah air sungai tu, so senang untuk menjala. Jadi dia cadang dengan rakannya untuk menjala pada waktu petang, sekitar 6 petang, sebab tidak panas lah. Jadi mereka tidak guna perahu, mereka menyusur sungai, ikut arus lah, sambil bawa jala. So awal pertama dong jala, ikan tak banyak lah, sikit-sikit, adalah sikit-sikit dong letak dalam bekas dorang, ya, bekas macam jaring gitu kan. Kemudian dorang pun berjalan menuju ikut arus sungai itulah, kemudian sambil menjala. Sampai satu masa mereka jumpa satu batang sungai, kira macam sungai ini Batang Berjuntai, ada satu sungai, cabang sungai lagi. So dorang cakap, kita try yang sungai satu ni bilangnya. Jadi orang pun masuklah sungai yang satu lagi, ya, dan sambil menjala. Dan bila orang masuk sungai itu, bila orang menjala, ikan banyak guys. Ikan banyak, dong dapat ikan, dong dapat udang galah. Memang asyik lah, dong pun yang syok lah. Ke depan lagi, dapat lagi ikan jala. Jadi sekitar jam 8 gitu kan, biasanya maghrib, tapi belum lagi lah, dong asyik saja menjala. Kalau ikan kecil dong lepas lah, ikan yang besar dong akan tangkap. Tapi memang lumayan lah mereka dapat. Mereka pun asyik lah ke depan, syok lah. Tiba-tiba ya, baju si Karim ni sangkut di pokok duri. Jadi dia suruh kawannya tunggu sekejap. Dia cakap kan, aku mencabut dulu baju yang sangkut di pokok ni. Dan dia cabutlah. Dan bila dia toleh belakang guys, hari sudah gelap guys. Dia cakap, gelap, bukan tadi siang kah belum terang. Dan bila dia toleh depan, hari sudah memang gelap. Dia cakap kan, gelap sudah rupanya. Apa yang berlaku sebenarnya ni? Jadi dia pegang tangan kawannya, dia tarik. Jadi kawannya terkejut. Kau tengok belakang, gelap sudah. Bukan tadi terang kah? Kenapa gelap sudah ni? Nah, rupa-rupanya sebenarnya mereka sudah dalam suasana gelap. Mereka tidak tahu sudah apa yang berlaku. So mereka terus lepaskan ikan-ikan yang dorang tangkap tu. Walaupun banyak, dorang lepaskan. Kemudian mereka balik semula untuk cari jalan keluar di mana yang simpang sungai tadi tu. Dan bila mereka mau cuba keluar, air semakin tinggi dan mereka terpaksa lawan arus lah, ya. Jadi bila dorang lawan arus, makin penat lah. Dan
mereka rasa perjalanan mereka sangat jauh. Jadi si Karim baca doa dengan rakan-rakannya, baca doa, baca 3 Qul, baca ayat kursi, dan cuba reda. Dan mereka sudah berada dalam kesejukan dan ketakutan. Mereka takut tidak jumpa simpang sungai itu. Kawannya cakap, "Wih Karim, kita jumpa kini kan." Sabar bilangnya. Jangan panik bilangnya. Sabar saja. Kita istighfar je banyak-banyak. Kita mesti jumpa ni. Akhirnya mereka jumpa yang simpang sungai yang tepat dong awal-awal tadi. Dan suasana memang sudah agak gelap. So mereka laju-laju untuk kembali ke tempat kereta mereka semula. Ya, sambil kesejukan sudah. Dan pouch bag yang ada handphonenya pun basah, sudah asik-asik terjatuh. Dan mereka hanya berdoa agar dapat keluar daripada sungai tersebut. Dan akhirnya mereka sampai juga ke kereta. Dan bila mereka tengok jam, sudah 10 malam. So mereka tukar pakaian basah mereka dan pakaian tu dorang buang ke sungai. Dorang tak mau pakai baju tu. Tukar baju dorang on kereta terus belah. Dan mereka ceritakan kepada rakan-rakan mereka yang lain. Dan keesokannya mereka naik bot. Kali ini naik bot lah. Dorang susur sungai tu balik, cari simpang sungai yang dorang jumpa tu. Dan bila mereka cuba cari, guys, sungai tu sudah hilang. Mereka sudah tidak jumpa. Dia cakap, mana simpang sungai tu yang kena ada tadi 2. Jadi mereka cuba cari sejauh, tidak jumpa juga. Jadi mereka pelik, simpang sungai manakah yang mereka nampak tu? Adakah simpang sungai itu adalah sungai yang normal ataupun simpang sungai bunian?